Sebab itu, antara nikmat terbesar dalam hidup ni yang tak dapat dirasai oleh orang yang tak beriman ialah nikmat hadirin yang dirahmati Allah. Apabila kita sebut kebaikan, apa kita bayang? Kebaikan, khair, apa yang kita bayang untuk diri kita? Manusia ini singkat andaian. Kebaikan kalau dia dapat duit banyak, kebaikan. Itu singkat cara dia fikir. Dia lupa berapa ramai orang ada duit banyak, tidak bahagia hidup dia. Ada orang duit banyak, tak sihat. Ada orang mungkin dia fikir oleh kerana dia belum ada isteri ataupun isteri dia masalah, kalau dia dapat isteri yang cantik, itu kebaikan yang banyak. Andaian dia. Kebaikan yang Allah berikan luas maksudnya dalam hidup ini. Sebahagian daripada kehidupan, sebahagian pada manusia tidak merasai nikmat sebahagian kebaikan yang ada dalam dunia ini, yang dia keluar daripada dunia ini dalam kerugian. Contoh yang paling nyata, tuan-tuan semua mudah-mudahan kita rasa, iaitu nikmat iman dan Islam. Kalau orang yang tak beriman, dia tak boleh faham. Why? Kenapa kita sibuk-sibuk datang ke masjid ni? Bukan boleh kutip duit pun keluar pagi daripada masjid ni. Tinggalkan kerja, datang ke masjid. Solat subuh, tinggalkan tempat tidur. Kalau orang fikir secara materialistik, someone has no religion, dia tak ada agama dalam fikiran dia, dia tak ada spiritual experience, true spiritual experience, yang betul-betul untuk dia faham, dia kata apa heran. Siapa yang ada kawan-kawan orang putih ke, dia akan heran. Kita cerita kau orang putih, how many times you pray per day? Berapa hari? Kita kata 5 times. Wih, banyak ya. Lepas tu dia tak dapat faham. Untuk apa? Dia ingat kita stres. Tapi bagi kita yang hadir ke tempat solat, kita akan dapat fahami nikmat solat. Kalau kita tak solat, kita gelisah. Bagi yang bangun sembahyang, dia akan tahu. Iman adalah kemanisan. Ibadah adalah kemanisan. Sebab itu, antara nikmat terbesar dalam hidup ni yang tak dapat dirasai oleh orang yang tak beriman ialah nikmat bermesra atau berbicara dengan Allah Jalla wa'ala. Nikmat tahajud. Nikmat hati, jantung hati yang sentiasa berbicara dengan Allah. Ketika bangun di tengah malam, kita bangun, kita salat, kita sujud, kita minta pada Allah, kita berbicara dengan Allah. Nikmat yang tidak dapat dipahami illa man zaqaha, melainkan orang yang menikmati, merasainya. Manusia ini dia makhluk bersosial. Sebab tu ins tu dia anas, dia suka bermesra. Dia jin, dia terlindung. Sebab tu manusia ni dia boleh buang masa dia bersembang sampai 3-4 jam sampai ke pagi. Tak tidur duk bersembang. Habis satu tajuk. Dia suka berbicara. Dia tak boleh duduk seorang-seorang. Macam mana kalau insan itu, kalau dia dapat berbicara dengan orang besar, dia suka. Dia dapat bicara dengan orang yang ada kedudukan, dia suka. Orang yang sama macam dia, dalam minat yang sama, hobi yang sama, dia suka. Bagaimana kalau manusia dapat berbicara dengan Allah Jalla wa'ala sentiasa? Mengadu pada Allah. Kalau Allah haramkan nikmat ini, sehingga dia tak tahu nak mengadu pada Allah.
Nak doa pun dia tak rasa doa dia. Dia bangun tengah malam, dia tengok bola boleh, sembang dengan orang boleh, call orang boleh. Tapi bila dia solat, dia tak dapat meluahkan segala perasaan kehambaan dia kepada Tuhan. Dia diharamkan nikmat yang paling besar dalam dunia ini. Yang dia tak akan dapat faham nikmat ni, melainkan orang yang merasainya. Bila Allah berikan kepada seseorang kurniaan yang besar, ia bukan saja merangkumi nikmat materialistik yang dipaham oleh orang, tapi ia adalah nikmat kehidupan. Nabi Musa alaihi salam menyatakan, Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhanku, aku ini dengan apa yang kau turunkan kepadaku dari khairin, kebaikan, faqir, aku sangat memerlukan. Lalu Allah turunkan bukan nikmat harta. Allah turunkan dia dijemput oleh lelaki di Madian. Dia bekerja, dikawinkan, mempunyai keluarga, pulang sebagai berjuang di Mesir. Nabi SAW, Allah kata, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami berikan kepadamu kurniaan yang banyak. Ataupun ditafsirkan kautsar tadi dengan maksud syurga. Macam mana tuan-tuan? Macam saya kata tadi, orang kutu, orang hentam, tiba-tiba satu orang besar panggil kita, bagus apa yang Todor duk buat sekarang ni. Saya sebagai pemimpin negeri ni sangat hargai. Padahal geng-geng kampung kita semua hentam kita. Sekarang kita kata, hampa hentam. Tapi pemimpin besar akui. Betul tak? Kalau berlaku. Semua mulut-mulut Quraisy ni attack Nabi. Seher, gila, pemecah masyarakat, buat kacau, bagi keluarga berputus silaturahim. Anak pun mati, keluarga pun tak nak dah. Siapa pun orang adik-beradik dia pun tak mau peduli dah. Tiba-tiba Allah turunkan wahyu, revelation, datang, Inna a'tainakal kautsar. Dapatkah kita bayangkan bagaimana perasaan Nabi ketika itu? It's not called from someone prominent, high position or high rank in the country, tapi ini adalah panggilan daripada Allah Jalla wa'ala.